Kat depan aku ada patung Mao Zedong. Selfie sekali dengan panda. Adakah motor elektrik boleh jalan juga time lampu merah? Aku pun tak tahu. Roti daging yang famous kat Bukit Bintang tu. So dia origin daripada sini. Finally kita dapat roti daging kita. Right guys, good morning. Hari ni adalah hari full day terakhir aku di Bandar Chendu. Hari ni baru aku ada peluang untuk spend time untuk explore Bandar Chendu ni, sebab sebelum ni banyak ke bahagian-bahagian gunung dia dan luar bandar. So jom kita explore apa yang ada dekat Bandar Chendu ni. Let's go. Ui. Hari ni dekat bandar dia agak sejuk sikit, lebih kurang 6 Celsius, sebab baru lepas hujan. Usually temperature dekat bandar ni lebih kurang 10 ke 12. Tapi hari ni agak sejuk sikit. Tapi tak apa, sebabkan hari terakhir kita di sini, kita enjoy je sejuk dia. Destinasi pertama kita hari ni ialah kita nak pergi ke Tianfu Square. Basically Tianfu Square ni dia macam kawasan lapang, dan dekat situ ada satu monumen atau patung Mao Zedong, iaitu pengasas Republic of China. So jom kita check it out. So dekat China ni mostly diorang naik skuter, and kalau time winter usually motor diorang akan ada jaket-jaket ni untuk protect tangan diorang daripada kesejukan. Kau boleh tengok. Dekat Bandar Chendu ni aku notice banyak driver-driver skuter elektrik dia tak ikut peraturan sangat. Macam tak pakai helmet, tak ikut traffic light. Dia tak macam dekat Taiwan atau Hong Kong. Dekat Taiwan atau Hong Kong aku tengok mostly kebanyakannya memang akan ikut lampu isyarat, pakai helmet, dan jarang aku tengok diorang langgar the rules. Tapi kat sini kalau kau pergi kat setiap persimpangan mesti ada rider-rider dia yang langgar the rules. Aku ingatkan China dia lebih strict, tapi realiti ni tidak. Alright, now kita dah sampai
Tianfu Square. Korang tengok kawasan dia memang lapang. And dekat depan sana ada statue Mao Zedong. Jom kita tengok. Alright. Now kat depan aku ada patung Mao Zedong. This. So, siapakah Mao Zedong ni? Mao Zedong ni adalah pengasas kepada Republic of China in 1949. So, basically masa zaman kecil dia, sebelum Republic of China diasaskan, Mao Zedong ni dia suka membaca. And then bila dia suka membaca, dia dia minat politik semualah. And then dia baca buku Karl Marx. And then bila dia dah baca tu, dia join the Chinese Communist Party. And then pada tahun 1949 dia create Republic of China. So semasa zaman pemerintahan dia, ada yang cakap dia ni hero sebab dia membawa China keluar daripada zaman kegelapan. Tapi ada setengah pihak pula kata dia ni macam menganiaya dia orang juga, sebab polisi dia terlampau keras yang menyebabkan ada orang cakap jutaan juga yang mati disebabkan tindakan-tindakan keras dia. So basically masa zaman dia memerintah, semua hasil tanaman dan juga tanah pertanian bukan milik individu. Maknanya kalau ada landlord tuan tanah yang ada tanah, ianya akan ditarik sebab komunis punya ideologi. Diorang percaya yang hasil tanaman atau tanah patut dikongsi sama rata dan untuk negara. Jadi sebab itulah ramai yang mengatakan polisi dia ni terlampau keras, dan ramai juga yang melawan semasa zaman pemerintahan dia. Rakyat China masa zaman tu ramai yang menganggap Mao Zedong ni seolah-olah seumpama Tuhan atau memuja dia, sebab diorang percaya yang Mao Zedong ni lah yang menyelamatkan negara diorang and bawa diorang daripada kesusahan. And even budak-budak sekolah pun diberikan satu buku kecil, buku merah, tak silap aku jap. Kalau in English dipanggil Little Red Book, yang mana buku tu sebenarnya mengandungi kata-kata daripada Mao Zedong yang diorang jadikan sebagai pegangan hidup lah kot. Sampai macam tu sekali ekstrimnya rakyat China, sesetengah rakyat China memuja Mao Zedong ni. Tapi aku percaya dan yakin tak semua rakyat China time tu yang menyokong tindakan ataupun polisi Mao Zedong ni. Dia sebenarnya lebih kepada rasa takut lah, sebab Mao Zedong ni punya style pemerintahan, dia adalah authoritarian power, yang mana dia dengan parti politik dia mempunyai kuasa mutlak, yang mana siapa yang melawan atau mencabar akan ditahan dan dikenakan tindakan yang sangat keras lah. So mungkinlah disebabkan tu ramai yang mengambil pendekatan untuk mengikut apa yang
dilaksanakan oleh Mao Zedong ni. Itulah sedikit sejarah tentang Mao Zedong ni dan bagaimana tertubuhnya negara China. Okey, kalau korang nak tengok monumen dia, kau boleh datang ke Tianfu Square, Chengdu. Kau datang je ke Tianfu Square ni, confirm korang akan nampak monumen tu. Okey, now kita akan bergerak ke lokasi yang seterusnya, iaitu Chunxi Road. Let's go. Alright guys, now kita ada di Chunxi Road. Tempat ni salah satu famous spot lah yang turis selalu datang bila kat Chengdu. Okey, tu dia. Kat sini famous dengan panda yang ada bergayut dekat bangunan tu. Jom kita tengok dengan lebih dekat sikit. Panda bergayut di IFS. Panda. So kalau kat sini mostly turis datang sebab memang nak bergambar dekat panda ni. Selfie sekali dengan panda. Tut. So kat sini dia agak crowded sikit dengan orang sebab kat sini salah satu high end mall diorang jugalah. Ada jual banyak-banyak branded product. And then kat sini aku tak tahu, tapi ada bas yang akan pick up orang juga pergi ke mana aku tak tahu, tapi banyak juga bas kat sini. Itu yang buat maybe ramai orang berkumpul kat sini. Tengok motor dia. Tapi selain daripada mall, aku rasa tak ada apa pun sangat kat sini, unless korang nak shopping ke, beli barang-barang branded apa, korang patut lah datang sini. Tapi kalau nak saja-saja datang tengok panda ni je lah kot. Yang lain tak banyak sangat aktiviti boleh buat.
Sejuk. Huh. Okay guys, kalau korang jalan-jalan dekat China ni, korang kena hati-hati sikit dengan motor dia. Contoh macam ni lah. Alright. Sebab motor diorang ni bukan mostly lah, semua elektrik. Korang memang takkan dengar bunyi enjin dia. Tahu-tahu dah dekat belakang korang lah. So memang kena hati-hati sikit. Sebab diorang bawa memang laju gila, macam tak ada hari esok tu. Sepah motor-motor tu. So siapa yang jalan semua, kalau korang berjalan, hati-hati. Alright, sekarang aku berada di Chengdu Taikoo Li. Dia lebih kurang macam Mitsui. Ada Undefeated, Converse, Adidas kat ujung sana, and then Vans, Tesla boleh guys jual kat sini. Okay, ni Vans. Jual Tesla. Dia jual Tesla macam jual baju. Hoka. So siapa yang minat barang-barang yang macam aku sebut tadi, dia lebih kurang macam Mitsui kot, kau boleh datang ke Chengdu Taikoo Li. Search je dekat A-Map, dan korang akan dapat view macam ni juga, cantik. Tapi harga dia aku tak tahu lah, aku tak check, aku malah masuk. Ni ada Kahat, Fila, Salomon, Alexander Wang ke Wang? So ada Mont Blanc, banyak juga barang-barang luar branded kat sini. So kalau korang nak beli shopping ke apa, boleh lah datang sini, Taikoo Li. Aku rasa tempat ni dia bukan macam Mitsui kot. Dia lagi banyak jual barang-barang branded. Tengok macam ada Rolex, kedai-kedai jam di. So dia bukan barang-barang outlet lah. So aku rasa harga dia pun dia agak mahal kat sini.
Kau tengok sekarang hijau, tapi motor-motor dia masih lagi nak jalan. Kau tengok. So aku tak tahu terus dia adakah motor elektrik boleh jalan juga time lampu merah. Aku pun tak tahu. Dia memang ramai yang buat macam tu. Nak cakap pun dah banyak sasul lah. Sejuk kan. Steady. Paling semangat. So basically Chun Si Road ni just banyak tempat shopping lah. And untuk aktiviti tak ada pun. So kalau korang nak shopping, cuci-cuci mata, bolehlah datang sini. Sebab sini banyak mall, orang jual-jual barang macam baju-baju semualah. Nak cari yang apa, mini Soland, tu semua ada kat sini. Tapi untuk souvenir tak banyak kat sini. Aku tengok tadi Ulang-Alik pun tak banyak kedai yang jual lah souvenir. So kena cari kat tempat lain lah kalau kau nak cari souvenir. Alright, Chun Si Road done. Okay, sekarang kita berada di Kwanzai Alley. Objektif utama kita di sini nak cari souvenir. Right, jom kita tengok tempat ni ada apa kan. Ada tak benda yang kita nak cari. Let's go. Kalau korang datang Kwanzai Alley ni, ramai orang Malaysia lah kat ni, shopping souvenir. Baru aku sampai dah jumpa 2-3 family kat ni. Alright guys, kedai ni banyak jual souvenir. Banyak panda. Ada red panda, panda biasa. Jom kita cari dulu. Kalau korang nak cari souvenir dekat Chengdu ni, korang boleh pergi ke Kwanzai Alley dan cari kedai ni. Dalam ni ada banyak jual patung-patung panda, tumbler apa semua, keychain, fish magnet. So kedai ni guys, kat Kwanzai Alley. Aku dah beli. So mission selesai. Kwanzai Alley done. Let's go. Now Kwanzai Alley dah settle. Kita akan pergi ke Huangcheng Mosque untuk makan malam. Kat situ kalau korang nak cari makanan halal memang senang sebab sepanjang masjid tu memang row makanan halal. So jom kita makan kat situ. Makan malam terakhir kita di sini. Let's go. Kita dah sampai Huangcheng Mosque. So Huangcheng Mosque tu dia dekat sini. And then panjang alley ni kedai makanan halal. So jom kita cari kedai makanan tu. Ni roti daging yang famous kat Bukit Bintang tu.
So dia origin daripada sini. Ini tarik. So memang kat sini penuh kedai makanan halal lah. Panjang jalan ni. Sampai ke ujung sana. So malam ni aku decide nak makan mi tarik, kedai yang ni. So jom. So hari ni aku decide untuk makan mi dekat Lai Yi Hui Malatang. Harga untuk satu mi 16 yuan. Okay, so sekarang kita tunggu makanan sampai. Alright, makanan kita dah sampai. Aku pun tak tahu aku order apa hari ni. Aku tunjuk gambar ke. Tapi mangkuk besar gila. Air dia bagi free. Air Bali. Tapi Bali kosong. Tak ada gula. Bali kot. Entah. Tapi jom kita makan dulu. Rasa dia lebih kurang macam tom yum sikit. So first time aku makan mi dekat China yang rasa tom yum. Sedap. So ada daging, mi portion banyak, 16 yuan, lebih kurang apa, RM9. Baloi lah kalau korang beli. So jom kita habiskan. Okay, lepas makan mi tadi, kita nak try roti daging. Kita tak try dekat Bukit Bintang, kita try dekat Chengdu.早菜不嘞？早菜喜欢占位置。他就是从讨论线的嘛。就是他对头噻，我们学搞包儿子，你要是。那个副总肯定把走噻，轻儿就会砸人走噻。Bam。为啥呢？说明问题，你只要相信你的，他才哥就教你噻，管找钱的才教你。如果不相信你的话，那就必须就要等你说起。乡镇噻，乡镇里面有一家高速的，生意之好，而且不晓得多少钱嘛，5块钱，2块钱，因为他不能转。So harga roti dia 6 yuan. Okay, share.
个。 Finally, kita dapat roti daging kita. Let's go. Alright guys, dengan dapatnya roti daging ni, berakhirlah vlog untuk kali ni. InsyaAllah esok kalau ada masa sebelum balik, aku akan pergi lagi satu tempat. And kalau tak, this is the last vlog of Chengdu trip. Alright, I'll see you next time in the next video. Ciao guys, take care and peace.